Soalan yang kedua ialah kenapa wanita yang tidak cantik ataupun wanita janda sering dipandang rendah? Bagaimana kita nak menukarkan persepsi ini? Okey, jawapan dia ialah persepsi merendah atau memperburukkan wanita ni bukan yang datang sekarang. Daripada zaman dulu lagi, iaitu pada zaman sebelum Islam lagi, wanita ini ditindas, dibunuh. Yang kita perlu ingat dalam Islam ialah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, wanita diciptakan sebagai pasangan buat lelaki. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan lita'arafu. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Seperti yang saya cakap tadi, sebelum kedatangan Islam, wanita telah pun dipandang hina, seperti mana kelakuan orang Quraisy. Bukan Islam terhadap wanita sangatlah keji. Wanita seolah-olah tidak berhak untuk hidup. Setiap keluarga yang melahirkan anak perempuan akan membunuh anak yang baru dilahirkan itu. Allah rakam perbuatan orang yang membunuh anak perempuan ni dalam surah An-Nahl ayat ke-58 sampai ke-59. Allah berfirman yang bermaksud, dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya sepanjang hari, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana takut malu mengenai berita buruk yang disampaikan kepadanya, iaitu tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanam hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hal yang sama bagaimana orang-orang Islam sebelum datangnya Islam memperlakukan terhadap wanita. Dalam surah At-Takwir ayat yang ke-8 hingga ke-9, Allah berfirman yang bermaksud, apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh. Pada zaman jahiliah, wanita tidak diberikan warisan kerana harta itu hanyalah untuk lelaki. Wanita ni sama seperti barang yang boleh dijual beli dan diwariskan. Seperkara lagi, ketika suaminya meninggal dunia, si isteri boleh diwariskan kepada orang lain sama seperti harta. Dalam surah Ali Imran ayat 195, yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amal orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan daripada setengahnya yang lain. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari pun bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab tentang kepimpinannya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini jelas menunjukkan Islam memartabatkan wanita dan tidak membezakan mereka dengan lelaki, khususnya dalam perkara yang membabitkan hal-hal ibadat. Kerana apa? Mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah mengikut amalan masing-masing. Oleh itu, kita sebagai kaum lelaki ataupun kaum wanita saling hormat menghormati.
kita kena faham peranan diri kita masing-masing. Seorang lelaki sebagai seorang ketua harus faham tanggungjawab dan peranan, dan seorang wanita bagaimana dia memahami peranan dia sebagai seorang wanita, peranannya sebagai seorang ibu, peranannya dalam menjaga anak-anak bagi seorang suaminya. Jagalah dan lindungilah wanita itu sebaiknya, kerana mereka merupakan kaum yang lemah dan lembut dan tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Jadi wajib kita untuk saling hormat menghormati.